Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga semua sahabat-sahabat kelab pidato yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kehidupan di dunia ini penuh cabaran. Cabaran sungguh besar. Jadi untuk kita menghadapi segala cabaran ini, kita perlu kepada kesungguhan. Sungguhan untuk melepaskan diri kita dari semua cabaran. Lebih-lebih lagi untuk kebahagiaan kita hidup di akhirat, kita perlu lebih bersungguh-sungguh menghadapi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita sebagai seorang muslim sudah pasti kita mahukan kehidupan kita ini mendapat keridaan Allah ataupun mardatillah. Itu adalah matlamat hidup kita. Jadi bagaimana kita untuk mendapat keridaan Allah? Sudah pastinya tidak lain tidak bukan kita mesti melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena sesuai dalam firman Allah mengatakan bahawa tidak aku jadikan jin dan manusia ini selain untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi perkara yang untuk melaksanakan, untuk mengabdikan diri, menaikkan perintah Allah bukanlah sesuatu yang disukai oleh nafsu. Nafsu tidak sesekali suka kita menjadi seorang yang baik. Jadi kita hendaklah berusaha untuk mengatasi nafsu tersebut supaya kita menjadi orang yang mendapat keridaan Allah. Untuk mendapat keridaan Allah, sudah pastinya kita perlu sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa beribadah kepada Allah sedangkan kita ini selalu sibuk? Saban hari saya yakin saudara-saudara sekalian bangun pagi pergi ke kerja, larut malam baru pulang ke rumah dalam keletihan. Jadi bagaimana untuk kita mengabdikan keseluruhan hidup kita ini kepada Allah? Itu persoalannya. Jadi yang menjadi masalah ialah kita kurang faham, kita tak jelas apakah dimaksudkan mengabdikan diri kepada Allah. Yang kita tahu bahawa mengabdikan diri kepada Allah itu ialah setakat sembahyang, puasa, zakat, haji. Adakah itu saja cara tentu untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan? Tidak. Banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Umpamanya kita tidur, kita makan, kita minum, kita bermain, kita belajar. Itu adalah antara perkara-perkara yang boleh kita jadikan sebagai untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Cuma yang menjadi masalah kita tidak tahu bagaimana untuk menjadikan perkara gerak kerja harian itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Tak tahu tak? Macam mana kita menjadikan semua gerak kerja kita dari sejak kita bangun pagi sehingga tidur malam sebagai ibadah kepada Allah. Tak tahu? Jadi perkara pertama yang perlu kita tahu ialah kita mesti meniatkan semua perkara yang kita lakukan itu kerana Allah. Jadi niat itu penting. Jadi niat penting. Kerana niat itulah membezakan antara ibadah dan juga adat. Tidur ni adalah satu perkara biasa, tapi kalau kita niatkannya sebagai untuk kerana Allah Ta'ala, maka dia diberi kira sebagai ibadah. Tapi dengan seperti mana dikatakan bahawa setiap perkara itu bermula dengan niat. Jadi niat adalah perkara utama. Kita telah baca dalam hadis ada menceritakan tentang 3 orang yang menikmati. Pertama, seorang yang berjuang dan mati. Kedua, seorang yang belajar, menuntut ilmu, belajar Al-Quran, meninggal. Ketiga, seorang hartawan yang menerima hartanya, meninggal. Pada zahirnya kita lihat mereka ini melakukan sesuatu perkara yang baik, tapi di sisi Allah tidak diterima. Kerana mereka yang mati disebabkan terbunuh itu, ia pergi berjuang kerana bercita-cita untuk menjadi seorang yang pahlawan. Dia mahu dikenali sebagai pahlawan. Yang kedua, yang menuntut ilmu, yang pergi belajar agama. Dia nak supaya orang memanggil seorang alim, seorang ustaz. Yang ketiga, yang dermawan, yang menerima
menginginkan supaya diberikan gelaran hartawan atau dermawan. Maka dia tidak mencita, tidak meniatkan segala perbuatannya itu untuk mendapat keredaan Allah SWT. Niatnya tidak terus pada sebut. Jadi itu juga kita datang ke Kelab Pidato Perdana. Tiap-tiap bangsawan Hindu kita datang ke sini. Kalau kita niatkan kita datang ke sini kerana Allah Taala untuk mendapat keredaannya, insya-Allah akan dianggap dikira sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perkara kedua yang perlu kita lakukan ialah kita perlu pastikan supaya amal kita itu dianggap ibadah ialah kita pastikan perkara yang nak kita lakukan itu bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, tidaklah satu perkara yang diharuskan oleh syarak. Umpamanya kita datang ke Kelab Pidato, kita belajar di Kelab Pidato ini bagaimana untuk menyampaikan ucapan. Ini adalah satu perkara yang diharuskan, bukan perkara yang diharam, bukan perkara yang dilarang. Jadi pastikan apabila kita datang sini ke mana-mana aktiviti, pastikan tempat itu perbuatan ataupun aktiviti dalam itu satu perkara yang diharuskan oleh syarak. Ketiga, apabila kita melaksanakan aktiviti umpamanya Pidato kita pastikan bahawa dalam pelaksanaan aktiviti tersebut tidak berlaku perkara maksiat. Umpamanya pergaulan bebas di antara peserta lelaki dan perempuan ataupun aktiviti yang tidak moral. Jadi alhamdulillah setelah 4 tahun saya terlibat dalam Kelab Pidato ini, syabas diucapkan pada Sri Kandi kerana telah mengatur program itu supaya tidak ada berlaku perkara-perkara yang bertentangan dengan status Islam. Perkara keempat ialah untuk menjadikan gerak kerja kita sebagai ibadah ialah pastikan bahawa hasil atau natijah daripada gerak kerja itu ialah satu perkara yang positif. Umpamanya kita ambil contoh Kelab Pidato ini. Hasil yang kita belajar berpidato bagaimana untuk menyampaikan ucapan awam, kita gunakannya untuk perkara kebaikan, menyampaikan perkara yang makruf dan meninggalkan dan menyeru kepada kemungkaran. Kita berani menyuarakan pendapat kita untuk menegakkan kebenaran. Jadi itu akan dikira sebagai benar. Sekiranya kita gunakan kemahiran yang kita boleh ini dengan membuat fitnah ke sana ke sini, menabur fitnah sebagainya, itu bukanlah perkara yang boleh dijadikan gerak kerja kita sebagai benar. Dan yang terakhir sekali, yang penting ialah dalam kita sibuk melaksanakan aktiviti Kelab Pidato ini, jangan kita lupa perkara-perkara yang asas dalam agama. Pertama, pastikan apabila tiba waktu solat, kita pergi bersembahyang. Dan juga kalau dalam mengerjakan haji, zakat, puasa dan sebagainya. Alhamdulillah, sekali lagi syabas mengucapkan pada Kelab Pidato kerana aktiviti yang dijalankan pada malamnya kebiasaan lepas waktu maghrib memberi kesempatan kepada ahli kita untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Jadi itu adalah 5 perkara kalau kita laksanakan memenuhi kelima syarat tersebut, insya-Allah segala aktiviti yang kita lakukan itu akan mendapat keredaan Allah. Jadi saya seru supaya kita sama mengambil iktibar dan peringatan daripada apa yang telah disampaikan. Sekian, Assalamualaikum.